Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang bersama dengan saya Safa Soeb. So, kita pada hari ini kita nak berbicara tentang kita punya topik yang best, iaitu update makan KWSP abang. Memang satu topik yang saya rasa kita sebagai orang Islam, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai abang dan kita sebagai manusia kena faham tentang isu-isu pewarisan. Okey. So kepada anda yang live bersama dengan saya sekarang ini, saya ingin minta kepada anda untuk sharekan banyak-banyak link Facebook ini. Facebook ini tekan share dekat bawah sini Tekan share dan kongsikan kepada 20 Facebook group. Facebook group Bangi ke, Facebook Kelantan ke, Facebook group Terengganu ke, di sekitar kawan-kawan anda. Dan tak lupa juga tolong sharekan dekat wall Facebook anda, individual Facebook anda. Sebab apa? Topik pada hari ini topik yang saya rasakan memang topik yang sangat berguna, ilmu pengetahuan yang anda seharusnya perlu tahu tentang ilmu pengurusan harta, wasiat, buat documentation. Dan saya ada tetamu yang best pada hari ini, rakan dan juga sahabat baik saya, iaitu Tuan Nur Firdaus Sulaiman. Beliau merupakan seorang yang sangat pakar tentang konsultan pengurusan harta dan wasiat, Tuan Firdaus Sulaiman. So tolong komen kalau komen kat bawah tu. Kalau dengar suara saya, clear suara saya, tolong type 1. Tolong type 1 sekarang. Okey. Sementara tu saya pun nak tolong share kan. Saya sendiri pun tengah men-sharekan saya punya Facebook link ni Mana saya punya. Okey. So, ada ke? Ada orang komen ke? Saya tengok jap dalam saya punya link. Okey, siapa yang ada di dalam tu? Siapa yang ada yang sedang live bersama dengan saya sekarang? Kalau clear suara saya, tekan tekan nombor 1 Saya nak sharekan kepada rakan-rakan saya di area Bangi ni, sebab office kami di Bangi So, saya sendiri pun tolong share Okey, siapa yang live bersama dengan saya, sila type nombor 1 kalau anda dengar suara saya dengan clear Okey. So boleh tak tolong beritahu, tolong komen di bawah, tolong komen dekat chat box kat bawah tu kalau anda clear suara saya. Okey, topik kita pada hari ini insya-Allah kita nak buat setiap hari, bukan setiap hari kita nak buat setiap Rabu pada pukul 11 pagi bersama dengan konsultan kita ataupun daripada Iltizam Advisory, Tuan Nur Firdaus Sulaiman. Kita nak bicara tentang apa kes yang berlaku adik makan KWSP abang. So setiap minggu kita ada topik-topik yang menarik. Kita nak berbicara tentang isu-isu pewarisan, kita nak berbicara tentang isu documentation, kita nak cerita pasal wasiat, hibah berkenaan dengan perkara tersebut, dan kita nak sharekan kepada anda sebagai satu ilmu pengetahuan yang supaya kita boleh tahu tentang pengurusan harta ni Sebab apa yang saya lihat sekarang ni kebanyakan orang Melayu kita, orang Islam kita ni, pengetahuan tentang pengurusan harta ni dia agak lag sikit. Jadi kita nak buat setiap hari supaya kita nak buat video live ni insya-Allah setiap minggu sekali. Kita nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan isu pewarisan ni. So topik kita pada pagi ini, pukul 11 pagi ni, actually dah pukul lebih kurang dalam 11.20 ni, iaitu berkenaan dengan adik makan KWSP abang. Jadi kita nak ke udara kita nak panggil kita punya konsultan ni, kita nak menjemput beliau, Tuan Nur Firdaus Sulaiman ni, dekat kita punya video sekarang Okey, sementara saya tengah setting ni. Okay, alright, Tuan Firdaus ready Tuan Firdaus ready? Okay. Okay, so kita transition sekarang. Alright, Assalamualaikum Tuan Firdaus. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okay, Tuan Firdaus, boleh tak Tuan Firdaus ceritakan background Tuan Firdaus sedikit tentang audiens kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Safa kerana hari ini rasa hari you first time
hari yang pertama untuk kita nak kupas ataupun kita nak berbincang mengenai dengan hal-hal warisan ataupun hal-hal harta pusaka lah katanya. Betul. Baik, sebenarnya pengalaman saya, saya telah seorang tuding dalam bidang dokumen warisan dan pengurusan harta pusaka. Jadi kalau ikutkan dah banyak lah sebenarnya, banyak macam-macam masalah lah sebenarnya. Kita sebut masalah pusaka ni, sebenarnya semua orang ada masalah pusaka. Jadi kalau kata mungkin ayah, ibu ayah dia ataupun nenek ataupun datuk dia tu masih lagi ada harta-harta yang belum diuruskan sampai dah berlapis-lapis. Lapis ke pertama, kedua, ketiga dah sampai ke 7 pun ada. Jadi benda-benda ni yang jadi isu yang buat jadi masalah lah sebenarnya. Yang buatkan hari ni kenapa harta-harta umat Islam yang makin lama makin banyak yang tak diuruskan. Okey, Tuan Firdaus, kita punya topik pada pagi ini iaitu kita berbicara tentang adik makan KWSP abang. So secara amnya K2SP ni K2SP ni sebenarnya kalau kita meletak nama sebagai penama tu, adakah penama tu pemilik mutlak? Soalan saya lah. Penama yang kita tulis dekat K2SP kita ni, adakah penama tu sebagai pemilik mutlak ataupun dia just penama sebagai pemegang amanah saja? Boleh Tuan Firdaus tolong kongsikan benda ni kepada audiens kita. Okey, baik. Dia macam ni tuan-tuan. Sebenarnya semua orang perlu tahu sebenarnya sebab penama ni bukan hak. Dia bukan hak mutlak. Okey, penama ni bukan hak dia. Okey, penama ni adalah wasi yang telah dilantik oleh pencarum ataupun ahli tadi untuk mentadbir. Okey, dan diuruskan kepada waris yang berhak. Jadi penama tadi perlu tahulah tugas dan tanggungjawab dia. Maksudnya dia bukan suka-suka dia boleh ambil duit tu, dia boleh guna suka hati dia. Tak. Dia kena selesaikan dulu hak arwah ni. Okey, kena selesaikan bayar hutang, okey. Kalau ada pengurusan jenazah, tuntutan harta pencarian. Okey, dan jika abang dia buat wasiat 1/3 untuk sedekah atau nak bagi pada bukan waris tadi. Okey, kena selesaikan dulu. Yang terakhir nanti barulah bagi ikut faraid. Tapi kalau kata ada muafakat, okey, ada perbincangan bersama atau nak bagi sama rata atau nak lepas hak, iaitu kena bincang. Kalau tak ada ikut faraid. So penama ni pertama sekali kalau kata contoh suami letak penama isteri, okey. Isteri jarang letak penama suami. Betul. Okey. Selalunya isteri ni dia suka letak penama dia bukan suami. Sebab ada isu-isu yang tertentu lah. Okey. Jadi kadang-kadang dia letak pula penama tu adalah anak yang baru. Tapi sekarang tak boleh lah. Okey, sekarang dah tak boleh buat macam tu. Tapi ni yang dulu mungkin ada yang letak penama tu untuk anak yang baru. Jadi dia akan jadi bermasalah lah untuk apa yang nak mentadbir duit dia besok kan. Betul. Okey, kepada anda yang live bersama saya dengan Tuan Firdaus pada pagi ini, saya minta anda tolong share-kan, tekan button share dekat bawah ni, tolong sharekan. Dan juga jangan lupa copy link tu dan sharekan ke dalam WhatsApp group kawan-kawan kita, WhatsApp group tempat kerja ke, WhatsApp group penduduk sekitar di kawasan anda tu supaya orang ramai boleh tahu tentang pengurusan harta pusaka ni, supaya kita sendiri pun kena ada ilmu pengetahuan tentang harta pusaka. So topik kita pada pagi ini ialah apa kes adik makan harta, adik makan K2SP abang. Selalunya isu-isu macam ni macam adik makan K2SP abang ni agaknya penamanya tu lah adik dia dan adik tu dia rasakan harta tu bila abang dia sudah tiada, jadi itu milik dia. Betul Betul. Dia sebenarnya sebab kes yang dapatnya adalah real case sebenarnya kita dapat. Okey, yang maksudnya adik-beradik lain yang dia ada 7 beradik. Okey. Jadi ada adik yang ke-6 tadi tu dia hubungi saya. Okey, dia bertanyakan tentang K2SP abang dia ni. Okey, dia dah maksudnya abang dia pertama ni dia letakkan penama kepada adik yang nombor 3. Okey. Okey. Jadi sekarang ni waris-waris parit yang lain hari kecil macam rasa curiga dengan duit yang ada dekat pemegang amanah ni tadi. Sebab apa? Pemegang amanah ni macam senyap saja. Adik-adik lain tahu yang duitnya ada lebih kurang 200,000 duit yang SP arwah ni. Banyak. Okey. Jadi sekarang ni dia orang beranggapan apa yang mungkin mula-mula nak bersangka baiklah, maksudnya adik yang sebagai penama tadi ni selesaikan hutang 20%, tapi masalah sekarang benda ni tak berbincang. Okey. Masalah harta pusaka ni sebenarnya dia tak berbincang. Okey. Bila tak berbincang ni akan timbul sesuatu yang tak sedap. Okey. Dia rasa curiga. Okey, sebab waris-waris yang lain pun ada hak dia. Okey, kalau
kan dia ada hak dalam duit tadi tu. Tapi mungkin tadi adik tadi yang aku megang amanah tadi kan, ini adalah hak dia. Jadi suka tiga lah dia nak buat apa, dan saya difahamkan lagi penama ni tadi telah menggunakan sebahagian duit tadi untuk menyelesaikan baki loan rumah anak dia pula. Allahuakbar. Allah. Jadi dia dah gunakan pula duit kandidat seperti arwah ni, abang dia ni, untuk menyelesaikan hal-hal personal ni pula kan. Sebenarnya jadi bila adik-adik lain ni dah tahu hal, jadi dia macam patut ke buat macam ni kan. Maksudnya betul ke tindakan adik ni, ataupun adik ni tak ada ilmu tentang apa tugas-tugas penama tadi kan. Betul. Inilah sebenarnya tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya kita nak bagi tahu sebenarnya apa itu hak penama dalam WSP. Okey. Okey, kalau anda yang bersama dengan saya ni, kalau ada soalan kalau ada soalan-soalan nak tanya, ataupun mungkin anda ada isu sendiri yang boleh anda bangkitkan dekat dengan kami ni, anda boleh sahaja tanya soalan dekat dalam chat box kat bawah tu, komen di bawah. Nanti saya akan kemukakan soalan tu, kita akan tanya Tuan Firdaus sendiri. Okey, Tuan Firdaus, kita nak tanya okey, kita dah ada soalan daripada rakan kita ni. So saya buka sekejap So soalan dia, bagi seorang mualaf yang memeluk agama Islam, sebelum dia memeluk agama Islam, ahli KWSP tadi dah letak penama pada waris bukan Islam. Jadi macam mana isu macam tu? So dia mualaf baru meluk agama Islam, tapi sebelum dia memeluk tu dia dah letak penama lain, penama yang bukan beragama Islam. Jadi macam mana kita nak kupas isu ni? Macam mana solution dia, Tuan Firdaus? Silakan. Okey. Sebenarnya dalam pembahagian itu letak penama. Penama ni kalau untuk orang Islam, kalau kita letak penama, dia akan tertakluk kepada pemegang amanah lah yang perlu dibagi kepada rakyat. Tapi kalau penama tu diletakkan untuk bukan Islam, jadi ia adalah mutlak. Maksudnya penama ni boleh letakkan kepada siapa saja sebenarnya. Kalau bukan Islam, dia adalah hak mutlak. Dan dibagi maksudnya kuasa penuh kepada pemegang pada penama tadi, beneficiary tadi. Tapi kalau untuk orang Islam, kalau penama tadi pun penama tadi kalau kata dia dah memeluk Islam, penama tadi perlulah di kalangan orang Islam juga. Tapi kalau contoh dia dari kuasa-kuasa, kalau lah contoh mualaf tadi tu dia masih bujang, dia masih bujang dan tentu dia tak ada waris lain. Dia tak ada waris pak raja lain, sebab waris lain semua belum Islam. Adik dia, abang dia, mak dia, ayah dia, semua penama bukan Islam. Jadi sekarang ni bahagian tadi tu perlu diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal, sebab apa? Dia tak ada waris. Tapi kalau kata dia ada buat wasiat yang pegang 1/3 tidak melebihi harta dia 1/3 tadi, dia ada buat dokumen wasiat. Sebab apa? Dokumen wasiat 1/3 ni kita boleh bagi kepada bukan waris, ataupun kita nak buat sedekah kita lah. Yang tu boleh diberilah 1/3 tadi kepada bukan waris, termasuklah ibu dan ayah dia atau adik-adik dia. Tapi kalau contoh kalau mualaf ni tadi dia ada isteri, dia dah berkahwin, dia dah berkahwin dengan orang Islam, jadi dia ada isteri dan dia ada anak. Jadi sekarang waris warai dia yang berhak adalah tidak anak-anak dia. Jadi dah tentu adalah waris warai dia yang berhak adalah isteri dan anak. Dan kalau katakan anak perempuan sahaja dan isteri dan anak, ada sebahagian portion tu pula memang ada hak Baitul Mal juga. Yang tu okey. Itu antara penerangan lah tentang kalau hal-hal yang mualaf ni. Ini pun ada antara isu-isu besar kan kalau duit KWSP ni. Okey. So kepada anda yang live bersama dengan saya ni, jangan lupa tekan share, tekan button love tu, tekan button like tu, tekan button love ke kan, supaya orang Facebook ni dia punya algoritma dia nak kita sentiasa aktif Tolong komen dan tolong share kat bawah tu. Kalau tak, saya punya algoritma tu tak ke atas dan orang tak dengar, orang tak nampak kita punya live sekarang ni. Okey, kita nak, kalau anda ada soalan boleh saja tolong komen dekat bawah tu. Saya nak dengar suara saya clear ke? Alright, so far clear. Suara saya okey. Tuan Afif kata, Cik Wan kata suara dengar jauh. Okey, so far mic saya rasa suara saya okey. So kita terus kepada soalan nombor 2 Okey, soalan nombor 2 kita. Adakah wang KWSP nak buat hibah? Adakah boleh wang KWSP ni kita buat hibah? Tuan Firdaus, silakan. Okey, isu hibah ni sekarang antara isu-isu yang hangat sekarang ni ramai orang yang sekarang ni yang kalau boleh dia nak buat semua hibah harta dia. Okey, semua dia nak buat hibah, melibatkan kereta, melibatkan simpanan.
Okey, sebab apa? Dia mungkin ada dia intention nak bagi kepada siapa yang dia nak. Okey. Sebenarnya kita kena faham. Okey, kalau kita nak buat hibah ni boleh buat selain daripada KWSP. Okey, sebab KWSP tak boleh buat hibah. Okey, kerana sebab apa? Sebab apa? Dia belum milik mutlak pencarum lagi. Dia belum milik mutlak pencarum. Melainkan kalau kata dah umur 55, okey, duit tadi dah dikeluarkan dan memang duit tu memang sah dah dimasukkan dalam akaun dia, jadi dia akan jadi pusaka dia lah. Yang tu boleh buat hibah lah. Okey, tapi sebab tu sebab tu tugas penama tadi adalah orang yang akan menguruskan harta dia kalau dia meninggal. Jadi hal ni dia ada beza lah, dia ada beza antara hibah dan penama. Okey, kalau dah ada dalam pegangan memang tak ada masalah lah. Kalau nak buat hibah jadi wang KWSP tadi memang terkeluar daripada untuk kita nak buat pembahagian secara hibah tadi. Okey, kita sedang berbicara tentang kes abang adik makan KWSP abang tadi kan. So saya dengar tadi ada 7 macam mana penyelesaian tu Cik Firdaus daripada kes yang kita terima daripada Tuan Firdaus sendiri? Okey, sebenarnya dalam hal ni kalau kata adik tadi dah melakukan satu perkara yang tak amanah lah bermakna dia adalah penama jadi dia tak amanah. Sebenarnya kalau sebenarnya adik-adik tadi nak buat permohonan ataupun nak mencabar keputusan tadi tu boleh sebenarnya di Mahkamah Tinggi Sivil sebenarnya. Okey, untuk sebab apa salah laku ataupun adik tadilah. Okey, tapi sebenarnya benda ni boleh diselesaikan secara perbincangan, telecounselling lah. Mana selalunya saya akan buat kita akan buat counselling. Okey, kita akan buat counselling waris. Okey, kita nak dapatkan sebenarnya penyelesaian. Sebenarnya kalau boleh cerita hal-hal harta pusaka ni tak perlulah sampai nak masuk mahkamah kan sebenarnya. Betul. Dan ia lebih pada berbincang dan mungkin tadi adik tadi yang sebagai penama tadi dia tak tahu tugas dia sebenarnya. Okey, sebab kadang-kadang dulu orang letak penama dia tak beritahu pun yang penama dia siapa. Kan mungkin dia rasa macam ada something yang dia nak hiddenkan ataupun dia rasa macam keselamatan dia kan. Padahal kalau diletakkan penama dia adalah adik dia tadi patutnya dia kena bagi tahu kepada adik dia apa tugas adik, apa tugas awak sebagai penama. Kan, jadi kita kena bagi tahulah kan, bukan hanya letakkan sebagai penama sahaja. Jadi ini pun dah jadi antara isu juga hari ni yang bila dah meninggal, bila cek balik rupanya ada penama. Kan, maksudnya dia orang pun tak tahu yang sebenarnya arwahnya dia letakkan penama lah sebenarnya. Tapi banyak hari ni yang berlaku, kita boleh beranggapan sebenarnya banyak masyarakat yang belum tahu lagi sebenarnya betul-betul apa tugas penama ni. Apa. Jadi mereka macam wow, bestnya dah jadi penama kan. Oh banyak duit dapat dah. Itu baru 200,000 belum sejuta lagi macam mana. Sebab kalau kata duit harta pusaka ni kalau dah dapat kalau dah ada kat tangan, jadi yang baik pun boleh bergaduh antara ipar dua daripada adik-beradik, antara mertua dengan anak. Macam-macam boleh jadi. So benda-benda ni tak ada yang pasti sebenarnya yang kalau kata kita tak buat satu dokumen perisan yang betul lah dengan cara yang betul. Okey, dulu pun saya ada dengar ada satu kes di mana penama tu ada letak nama bapa dia. Dia seorang seorang lelaki lah meninggal dunia dan letak nama penama bapanya. Jadi bapa dia ni dia rasakan duit tu duit dia. Jadi dia tak berikan kepada hak dia lah, tak ikut kufar raid. Jadi dia menjadi masalah juga isu kepada keluarga lelaki ni sebab dia ada anak, ada isteri. So sampai sekarang saya dengar dia minta sampai menagih minta kan kepada bapa dia dia punya bahagian, dia punya dia punya hukum, dia punya bahagian lah. Jadi sampai sekarang tak dapat. Saya tak tahu macam mana kes dia. Tapi itulah kes-kes yang macam ni yang sebenarnya yang orang rasakan bahawa penama aku adalah penama mutlak. Jadi duit yang diberikan kepada aku tu, penama yang dinamakan yang diberikan kepada aku tu, itulah duit mutlak aku. Jadi semua orang tak boleh nak ambil. So jawablah nanti kat akhirat, betul lah Ya betul. Okey. So apa sebenarnya tugas dia? Saya tengok kat sini ada dua, penama dengan kita diri sendiri yang menulis penama tu bertanggungjawab untuk tahu tentang isu ni. So apa tugas penama dan juga penulis penama tu? Apa? Pemegang penama? Dia sedilah penama ni sebenarnya. Tugas dia yang pertama. Tugas penama yang pertama adalah pertama sekali kalau dia dapat duit tu halkan dulu urusan jenazah. Okey. Sebab apa? Sebab tu KWSP ni dia buatkan satu instrumen penama. Okey, sebab apa? Ini adalah untuk memudahkan waris-waris untuk keluarkan duit tu. Okey. Jadi bila duit tu dikeluarkan, jadi duit tu boleh digunakan untuk proses-proses yang seterusnya. Betul. Contoh tadi saya kata nak uruskan hal jenazah. Okey, lepas tu kata arwah ni tadi ada hutang.
Okey, hutang pula kita ada hutang fizikal ataupun hutang spiritual. Okey, macam apa badal haji apa semua tu kan. Ataupun memang kita ada hutang dengan manusia apa semua kan. Betul. Jadi boleh digunakan dulu duit tadi tu. Okey, penama tadi perlu menyelesaikan dulu hutang-hutang tu dulu. Okey. Jadi kalau kata nombor 3, kalau kata ada tuntutan hasil pencarian. Okey. Kalau ada pencarian maksud daripada pasangan ada buat tuntutan hasil pencarian, kita selesaikan dulu. Kan kena bagi dulu. Okey, lepas tu kalau kata dia ada buat wasiat. Contoh arwah ni tadi ada buat wasiat 1/3 nak bagi pada bukan waris, contoh nak bagi pada anak saudara. Bukan waris tu maksudnya waris yang bukan waris faraid dia. Okey, nak bagi pada anak saudara ataupun tadi yang mualaf tadi nak bagi pada ibu bapa yang bukan Islam apa kan. Dan mungkin dia letakkan satu arahan, okey. Maksudnya wasiat 1/3 tadi nak bagi kepada nak buat sedekah. Okey, sedekah amal jariah dia. Jadi last kali baru pergi kepada faraid. Kita kena ikut faraid lah kalau tak ada penyelesaian. Tapi kalau boleh muafakat, boleh bincang adik-beradik, okey, boleh bincang antara keluarga. Okey, mungkin ada yang nak lepaskan hak. Okey, mungkin ada yang nak katakan okeylah sebab ibu masih ada lagi contoh anak-anak semua dah berkerjaya. Apa kata kita lepaskan hak kita semua dia bagi pada ibu. Boleh juga macam tu. Boleh juga ya. Boleh juga. So kadang-kadang sebelum yang sikit. Okey, so maksudnya KWSP ni boleh dituntut sebagai harta pencarian jugalah. Okey, ini pun antara kes jugalah sebenarnya. Okey, kes ni sebenarnya banyak berlaku dekat mahkamah syariah. Okey. So, tuntutan terhadap harta pencarian, okey, tuntutan terhadap harta pencarian ni, okey, wang KWSP ni tak boleh dituntut sebagai harta pencarian. Tak boleh dituntut. Dia faham. Dia tak boleh dituntut harta pencarian. Maksudnya, sebab hal ni perlu telah dikeluarkan oleh Serigala Mahkamah Rayuan lah. Maksudnya telah diperkeluarkan perintah, maksud wang KWSP ni bukan harta pencarian. Okey, tapi ia tetap menjadi harta pusaka lah. Okey, dan ia perlu dibuat mengikut pembahagian mengikut faraid. Kalau misal kata menyelesaikan tadi, kalau kata misal kata tadi tak nak buat ikut faraid, jadi kena ada persetujuan, muafakat waris lah antara waris-waris yang berhak. Kalau tadi suami tadi, contoh meninggal, dia masih ada ayah dan ibu. Okey, dia ada isteri dan ada anak lelaki dan anak perempuan. Jadi waris faraid dia adalah ayah, ibu, isteri tadi dan anak-anak dia lah, itu ada waris faraid dia. Jadi selalunya benda-benda jadi hal ni sebab pembahagian lah. Okay, bila kita meninggal tadi, contoh ayah tadi dapat 1/6, ibu 1/6 tapi isteri 1/8. Benda-benda ni kadang menimbulkan ketidakpuasan hati sebenarnya lah yang macam mana nak bahagia. Itu yang kadang-kadang duit-duit KWSP ni disalahgunakan sebenarnya. Betul. Okay? Jadi yang penama yang dapat tu sebenarnya dia pandai-pandai dia lah nak buat macam mana. Dan last kali dia kata, okey ini dia bagi. Dia tetap bagi juga, dia bagi juga tapi dia tak bagi penuh lah, dia tak ikut bahagian yang betul. Okey, contoh lah apa tadi bila kita meninggal kita boleh dapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah. Kita boleh buat permohonan di mahkamah syariah untuk dapatkan sijil faraid. Sijil faraid itu hanya macam sijil je lah, okey. Jadi kita bagikan okey ini adalah waris faraid yang ada, jadi mahkamah syariah akan keluarkan satu sijil faraid. Sebenarnya boleh lah, maksudnya sebagai penama tadi ikutlah bahagian tadi tu kan. Ikutlah bahagian tadi yang daripada sijil faraid tadi. Tapi sebenarnya tak, dia pada pandai dia kata okeylah yang lain ni dah habis dah saya gunakan untuk selesaikan hutang arwah. Kata dia macam itulah. Okey dah habis dah selesai hutang arwah apa semua. Ini dia ada baki, daripada sejuta tu ada 100,000 dia baki. Dah 100,000 dia baki. Jadi betul bagilah sama. Nanti bagilah ikut faraid. Jadi yang menerima duit 100,000 ni tadi dia pun cakap dia pun tanya saya, yang penama tadi perlu ke ada bahagian lagi? Kan? Kalau ikutkan kena ada bahagian lah, sebab apa? Sebab ikut faraid kan kena bagilah. Kan? Tapi saya kata tanya dulu penama tadi tu sama ada dia nak lepaskan hak dia kan? Tapi tak, sebenarnya penama tadi dia nak juga bahagian dia. Kita pun tak tahu kan. Dalam masa yang sama dia dah ambil duit tu, yang 100,000 dia bagi pada adik-adik tadi pun dia nak juga bahagian faraid dia. Inilah yang kadang-kadang kita kadang kesian dah dengan hal ni sebenarnya. Itulah sebenarnya kita sebagai seorang yang saya rasa orang Islam lah, kita harus tahulah tentang isu faraid, pengesahan harta ni juga kan. Sekurang-kurangnya dalam kes KWSP ni anda memang ada tanggungjawab sebagai, kalau anda dinamakan, kita kena ikut dia punya tuntutan-tuntutan, ikut faraid, ikut dan lain-lain lah, ikut dalam list tu. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang pengurusan harta pusaka ke, anda boleh lawati dekat website saya lah, www.safasoeb.com. dekat bawah tu dekat bawah tu ada saya punya link dan juga boleh terus kontak saya. Okey, 014 963 0064. So kepada anda yang live bersama dengan saya ni, kalau anda ada soalan, anda boleh terus tanya kepada kami berdua ni, sebab kita buat live ni insya-Allah dalam masa lebih kurang lah dalam 40 minit ke 50 minit, lebih kurang dalam sejam.
So kita nak buat setiap hari Rabu insya-Allah pada pukul 11 pagi, dan kita akan nak kita nak rekod balik, kita nak masuk ke dalam YouTube kami lah, dalam Iltizam Advisory insya-Allah, dan kita nak buat live balik kita punya recorded live ni supaya kita punya isu-isu seperti ini dan isu-isu yang besar seperti pewarisan, pengurusan harta pusaka ni dapat diketahui oleh orang ramai juga, kan. Sebab kita bukan apa, kita semakin lama kita berumur ni, semakin kita perlu tahu juga tentang tanggungjawab kita, macam mana kita nak ngurus lah. Kita makin lama kita nak menghadap berjumpa dengan Allah ni. Jadi yalah, kita tahu bila kita meninggal juga dunia, so seharusnya kita sebagai seorang yang bertanggungjawab, kita kena juga pastikan documentation kita lengkap. Kalau tidak, kita punya waris nanti akan ada isu. Boleh tak Tuan Firdaus ceritakan tentang tanggungjawab kita sebagai seorang yang memang tahulah, yang kita nak tahu tentang pengurusan harta dia sendiri, macam saya sendiri, apa tindakan yang perlu kita buat sebenarnya? Silakan. Okey, kalau orang cakap kenapa saya kena uruskan harta saya? Saya ni tak orang yang tak kaya. Okey, saya ni kerja biasa-biasa. Tapi tuan-tuan kena ingat, okey, selagi tuan-tuan mempunyai satu account bank, okey, itu adalah harta tuan-tuan. Okey, harta tuan-tuan yang perlu diuruskan. Okey, macam kita tengok tadi simple, macam kata akaun simpanan kita, dia tak boleh letakkan penama. Okey, dan dia pun tak boleh buat hibah. Okey, dia boleh buat hibah tapi dia tak boleh letakkan penama. Okey, jadi of course bila kata dah meninggal tu, jadi duit tadi akan beku lah. Okey, akan beku sementara proses nak dapatkan mentadbir untuk nak uruskan ataupun nak buat keluar duit tadi. Jadi sebagai seorang Islam hari ini, sebagai ini kita perlu tahu sebenarnya siapa waris pak raib. Jadi waris pak raib ni selalu benda yang orang tak tahu. Saya banyak bertanya. Bila kita jumpa kita punya klien, kita tanya tahu tak siapa waris pak raib? Selalunya waris pak raib yang bagi tahu tu sebenarnya tak tepat. Yang tak tepat sebenarnya. Jadi bila orang sebenarnya golongan ni dia akan lebih ambil tahu kalau tiba-tiba dia akan tahu yang harta dia akan pergi. Okey. Jadi kalau dia dah tahu macam ni, memang dia akan cepat-cepatlah nak buat hibah lah, nak buat apalah kan. Jadi sebetulnya dia nak pastikan yang harta tu memang dalam kawalan dia sajalah. Kalau dia tahu pasal duit saya, kalau boleh saya tak nak duit saya pergi ke adik-adik saya. Itu ayat ni biasa. Okey. Tapi saya pernah jadi juga, tiba-tiba bila kita buat, kita tengok berapa waris-waris pak raib yang berhak, ada pula hal Baitumal. Lagi pula dia pening kepala. Kan? Tuan-tuan bayangkan kalau dalam satu rumah, okey, rumah yang tuan tinggalkan kepada isteri dan anak-anak, tiba ada hak Baitumal dalam. Macam mana tu? Macam mana isteri teruskan hak tadi? Kan, kalau tadi waris ataupun arwah tadi tak tinggalkan duit kepada isteri yang cukup untuk tebus hak, untuk keluarkan nama Baitumal tadi tu untuk jadi hak mutlak kepada isteri dan anak-anak tadi. So kat sini dia perlukan instrumen. Maksudnya daripada hari ni kalau kita buat satu documentation, kita buat contohlah macam dokumen wasiat, dokumen hibah, okey, pastikan ada bekalkan satu dana pantas. Betul. Jangan suka-suka, wasiat memang perlu buat. Sebab apa? Wasiat ni adalah untuk yang penting kita lantik wasi lah. Kita dah lantik wasi. Maksudnya pentadbir yang akan menguruskan harta kita. Okay, dalam masa yang sama kita dah bagi tahu dalam dokumen wasiat dengan siapa kita berhutang apa semua tu. Itu penting. Okay? Dan kalau wasiat tadi tu kita nak letakkan 1/3 tadi tu nak bagi pada siapa. Okey, itu selesai. Wasiat memang kena buat. So kalau kata contoh tadi saya beritahu, kalau kata dia dah buat satu documentation, okey, dah buat documentation, pastikan dia ada satu, dibekalkan dengan satu dana pantas. Dana pantas ni maksudnya funding mechanism tu daripada mana? Selalunya apa yang kita propose pada klien adalah buat satu documentation, contoh buat dokumen hibah ataupun dokumen wasiat, dan bekalkan dengan satu instrumen daripada takaful. Sebab takaful ni satu instrumen yang dia mudah cair seawal 14 hari kalau claim dah dibuat tu. Jadi bila dah ambil takaful, kita buatkan satu itu instrumen funding mechanism kepada waris tadi ni untuk menguruskan harta kita. Okey, sebab pengurusan harta kita ada banyak segmentation. Kita ada harta yang bawah 2 juta, ada yang harta atas 2 juta, dia punya tempat untuk buat permohonan tu lain-lain. Okey, so kalau kata harta yang bawah 2 juta ni tak perlu pakai peguam, boleh pergi terus direct kepada pejabat pusaka kecil. Okey, dekat pejabat tanah lah. Yang ni tak banyak, yang ni kos dia tak berapa banyak. Tapi isu ni sekarang melibatkan harta alih dan tak alih ni, melibatkan rumah, tanah, simpanan, kereta apa semua ni, bila jumlah tu adalah melebihi daripada 2 juta. Jadi bila dah lebih pada 2 juta ni, dia tak boleh buat permohonan di pusaka kecil. Jadi dia kena masuk di Mahkamah Tinggi Sivil. Yang ni kena pakai lawyer lah, maksudnya kena pakai peguam untuk buat permohonan apa semua. Jadi kat situ ada kos dia. Kita ada kos untuk legal fee, kita ada kos
turun milik, kos pindah milik, okey, untuk stamp duty apa semua ni antara kos-kos yang kita perlu sediakan duit kepada waris kita. Banyak kes yang berlaku hari ini, antara ini kes yang terbaru saya dapat yang minggu lepas. Masa arwah ni hidup memang seorang yang pada saya memang selesa ataupun memang kaya lah senyata. Okey. Maksudnya isteri pun memang okey, dan ayah di sini pun memang orang kaya lah. Okey, tapi apa jadi selepas meninggal tu isteri tadi memang tak bekerja lah, sebab memang sebelum suami dia memang macam kat selesa kan, memang ada duit lah Jadi apa yang berlaku bila suami ni meninggal, hak dia ada 1/8 jadi isteri tadi kan. Jadi apa yang berlaku hari ni, ayah mertua ni tadi tak benarkan dia untuk ambil apa sebarang duit daripada KWSP arwah suami dia. Okey, sebab apa? Sebab apa saya beritahu? Sebab suami ni tadi dia ada maksud biasalah masa bujang kan kita letak penama, kita belum kahwin kan. Betul. Kita letak penama ayah dia kan. Penama tu ayah dia. Jadi selepas berkahwin dia pun tak ambil tahu pasal hal penama. Okey? Jadi bila meninggal, duit tadi pergi kepada ayah dia tadi. Okey, ayah dia sebagai penama, ayah dia boleh keluarkan duit lebih kurang dalam 800,000 tak salah saya. Okey? Dalam masa yang sama, ayah dia ni tadi dia tak bagi duit KWSP ni kepada isteri. Tu cuma sampai bayangkan, isteri ni tadi umur dia 54 tahun, hanya ada anak seorang perempuan yang kerja biasa-biasa. Sampai hari ni katakan dia nak meneruskan kehidupan pun dia tak boleh nak teruskan kehidupan sebab dia tak ada income. Okey? Even rumah yang dia duduk tu pun adalah rumah yang diberikan oleh ayah mertua dia, tapi dah ditukarkan nama kepada suami dia. Bayangkan sekarang ni tinggal masa untuk ayah mertua dia ni untuk nak keluarkan dia sebenarnya. Nak keluarkan isteri ni tadi daripada rumah. So, benda-benda cerita-cerita ni memang nampak zalim lah, tapi benda ni sebenarnya memang berlaku dekat keadaan hari ni melibatkan harta pusaka ni. Sebab tu masa sebelum masa tengah okey, masa tengah sihat apa semua memang boleh gelak-gelak apa semua, tapi bila dah meninggal dia banyak benda-benda yang kita tak sangka lah sebenarnya boleh berlaku sebenarnya. Apa? Dia macam drama cerita pukul 7 malam lebih kurang. Memang dia cerita pusaka ni Tuan Safa, dia memang banyak drama dia. Kalau kita kupas pun sebenarnya kita boleh himpunkan 1001 masalah pusaka sebenarnya. Banyak sebenarnya kes-kes yang kita terima semua melibatkan hal pusaka ni. Okey, kita ada soalan. Kalau kadang sampai malam kadang ada Sila. Sampai malam apa tadi? Even kadang sampai malam pun kadang-kadang masih lagi ada klien-klien yang tag saya mungkin dia nak bertanya tu, nak ada yang cepat respon sebab kita memang buat telecounseling percuma Jadi kita tak kisahlah, selagi kita boleh jawab, kita jawab lah. Tak adalah bukan masa office hour, saya tak macam tu. Orang tanya kita bantu. Apa yang kita boleh bantu, kita jawab lah soalan apa masalah yang dia hadapi. Okey Tuan Safa. Nampak macam kita ni macam lag sedikit lah. Orang-orang macam kita ni macam lag sikit tentang ilmu tentang pengurusan harta Jadi tugas kita untuk menyedarkan orang ramai tak sedikit pun, tak sebanyak pun, mungkin sedikit lah tentang pengurusan harta. Betul tuan Ya. Sebab ilmu faraid ni adalah ilmu yang semakin dilupakan sebenarnya. Okey. Jadi kalau kata kita sebagai konsultan atau perunding harta, pengurusan harta ni, kita perlu sampaikan sebenarnya, kepada semua orang apa yang dia perlu buat sebelum dia pergi. Apa dokumen yang dia perlu buat. Okey. Jangan kita tahu nak cari harta dia tapi kita tak tahu nak urus macam mana akan datang. Sampai besok harta tu menyusahkan pula waris-waris kan. Betul. Okey, kita ada soalan daripada rakan kita ni. Bagaimana jika penama meninggal dunia selepas ahli waris meninggal? Maksudnya ni cerita okey. Ni cerita kalau macam kematian serentak lah ni. Okey, kematian serentak. Maksudnya ahli tadi tu, pencarum tadi tu dah letakkan penama. Jadi penama tadi isteri dia. Jadi contoh dia kalau tengah dia kemalangan dia berlaku kematian serentak apa semua. Jadi antara pemberi dan penerima tadi tu adalah dah sama-sama pergi. Okey. So kalau dalam hal ni, kalau untuk penama tadi adalah untuk orang Islam waris ahli waris lain ahli maksudnya waris ahli tadi tu bukan waris kepada penama waris ahli tadi. Okey, boleh membuat tuntutan kepada pihak KWSP untuk dikeluarkan wang tersebutlah dan dibuat pembahagian kepada waris yang berhak. Okey. Maksudnya ataupun perlu ada satu perintah pembahagian faraid daripada Mahkamah Syariah untuk memudahkan waris tadi urus duit di KWSP. Sama juga situasi jika penama tadi adalah anak yang berumur lah. Kalau contoh anak yang berumur tadi macam mana dia nak urus? Okay, anak baru katakan 5 tahun, tiba-tiba dah siapa nak urus? Jadi waris kepada ahli tadi tu
boleh datang tampil kepada KWSP, boleh membuat tuntutan. Okey, boleh buat tuntutan kepada dia. Jadi dia beza dengan untuk penama kepada bukan muslim. Okey, kepada penama yang bukan muslim ni, kalau kata penama tadi meninggal, okey, yang boleh tuntut adalah waris penama tadi. Waris penama tadi dia boleh tuntut, bukan waris pemberi. Kena ingat tapi kalau kata yang bukan, kalau kata Islam ni, orang Islam ni, dia bukannya waris kepada penama. Dia adalah waris lain kepada ahli tadi, ahli KWSP tadi yang boleh datang untuk menuntut. Itu kena faham. Okay, alright. So, soalan berikutnya, ni soalan basic lah kot. Apakah syarat nak jadi penama? Okey. Syarat penama ni, syarat pertama ni, pertama kena umur atas 18 tahun lah. Okey. Pertama sekali umur kena 18 tahun. Dia tak boleh bawah 18 tahun kan. Sebab dulu boleh letak bawah 18 tahun, tapi banyak jadi isu lah. Okey. Jadi yang keduanya adalah warga negara Malaysia ataupun dia ada PR. Dia ada PR. Dia ada dia punya IC merah. Okey. Itu saja. Alright, kepada anda yang live bersama dengan saya, sila tekan button love ke like ke, tekan banyak-banyak macam tu, tekan je. Supaya kita punya live ni boleh dikongsi dekat ramai orang, dan jangan lupa tekan button share tu. Dan juga kau boleh copy link lah, send kan dalam WhatsApp group anda kawan-kawan. So kita bersama dengan Tuan Firdaus pada pagi ini, kita dalam tempoh dalam lebih kurang dalam sejam, sebab kita nak berbicara tentang isu-isu KWSP. So topik kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan adik makan KWSP abang. So kepada anda yang tertinggal bas tadi, anda boleh rewind sikit kita punya video tu. So sebab apa, kita ada banyak persoalan tadi yang kita tanya kepada Tuan Firdaus, dan pada masa yang sama kita dapat jugalah tentang ilmu tentang pewarisan, tentang faraid, sedikit sebanyak pada pagi ini. So kita nak buat live ni insya-Allah pada tiap-tiap minggu sekali pada hari Rabu pukul 11, dan kita akan livekan balik recorded kita insya-Allah pada waktu malam ini. Jadi kepada anda, insya-Allah kita nak sharekan kepada anda tentang ilmu-ilmu ini, sebab penting bagi kita orang Islam supaya tahu tentang ilmu pewarisan, faraid dan lain-lain ni, supaya kita ni bersedia. Sebab apa, kita hidup kat dunia ni sementara saja, tiba-tiba kita tak ada, habis kita punya waris ni, kita nak waris ni nak kita dah membina banyak harta tapi harta kita ni bagaimana nak uruskan. Jadi kesian kepada waris kita ni kalau kita tak ada ilmu, dan kita nak sharekan benda ni kepada diorang. So Tuan Firdaus, saya nak tengok ada tak lagi soalan-soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan dalam Facebook kita. Tuan Hisham kata memang susah harta pusaka ni nak urus Tuan. Memang kalau tak dibuat daripada awal memang susah. Maksudnya kita anggap waris-waris kita tahu nak urus. Tapi nanti ramai yang akan yang tak pandai, yang memandai-mandai, dan tu lama-lama duit pun banyak habis disebabkan tak tahu ilmu punya urusan harta. Kita dapat tahu yang isu bukan saja isu KWSP ni, tapi isu lebih besar harta orang Islam 60 bilion dah, saya rasa dah naik 80 bilion dekat terpaksa tak diuruskan sekarang So disebabkan oleh perkara ini, jadi macam mana kita boleh letakkan dekat kepala otak kita orang ni, pada kita orang, audiens kita ni, kepada orang ramai, supaya harta kita ni bukan macam mana nak cerita macam mana boleh being aware tentang perkara ni Tuan Firdaus. Soalan dia 80 bilion harta tu dekat amanah raya kau tak silap saya Ya, sebenarnya begini, harta yang tertunggak 80 bilion ni melibatkan harta-harta yang tak alih kebanyakan, melibatkan tanah, melibatkan rumah, Sebenarnya harta 80 bilion ni sejak merdeka lagi. Wow. Harta-harta yang tidak diuruskan. Sebab apa tak diuruskan? Mungkin waris tak tahu macam mana nak urus, ataupun keduanya mungkin ada masalah tentang waris, nak cari waris yang hilang apa semua tu kan. So mungkin waris tak ada duit. Dia sebenarnya survey yang 80 bilion, 60 bilion, 80 bilion sebenarnya maksudnya tuan-tuan boleh buat survey sebenarnya dekat JKPTG Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Sebenarnya survey ni ada kat sana. Maksudnya mereka ni yang keluarkan survey mengatakan yang harta ni masih lagi maksudnya yang tak dapat diuruskan. Maksudnya 80 bilion ni, bayangkan harta umat Islam ni ada 80 bilion yang tak diuruskan. Banyak kan? Banyak. Jadi kita kesian sebenarnya, patutnya waris
harta tadi yang kita tinggalkan boleh kita manfaatkan untuk waris yang akan datang, untuk anak cucu kita. Betul. Tapi sebenarnya harta yang kita cari jadi bala pula, jadi kepada waris-waris yang ada. Okay? Tiba-tiba bila nak tukar nama, tiba duit stamp duty tak boleh bayar lah, apalah semua kan. Jadi masalah pula. Tu saya, kalau boleh saya ingatkan jugalah siapa-siapa yang ada buat dokumen hibah hari ni, pastikan ada bekalkan juga dengan duit kepada penerima hibah tadi tu. Ataupun duit melalui takaful ataupun duit cash lah. Kalau kata jarang lah orang boleh bagi duit cash memang. Tapi yang paling instrumen paling senang yang kami buat dasarnya, kita akan bekalkan dengan takaful lah. Kami akan bagi satu dana pantas untuk data takaful kepada penerima hibah tadi tu. Sebab apa? Ini melibatkan harta yang lebih 2 juta tadi besok bila dah dapat perintah pembahagian, nak tukar nama tu, nak tukar nama pejabat tanah, nak tukar nama kepada nama orang mati, kepada nama orang hidup, dia ada dia punya stamp duty dia. Yang tu kena bayar. Jadi bila nak bayar tu besok ada duit dah standby. Jangan besok bawa hibah tiba-tiba besok nak kena bayar stamp duty. Okey. Apa penerima hibah ni pula bermasalah yang tak ada duit pula. Kan? Dah tak ada duit nak tukar nama. Jadi selama-lamanya harta tadi mesti nama orang mati lah. Okey, kita nak tanya, kita nak tengok ada tak soalan-soalan yang berkenaan dengan K2SP ni Mana tadi? Tak keluar pula dia. Mana dia tadi? Okey, mungkin Tuan Firdaus boleh rumuskan kita punya cerita pada pagi ni. Mungkin kita dah hampir. Pertama okey, silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya sebelum kita nak tamatkan kita punya perbincangan pada pagi ni. Pagi okey, alright. Sebenarnya kita perlu tahu, kita perlu tahu. Contohlah kalau kata wang KWSP tadi tu dia tetap boleh keluarkan juga kalau tak ada penama. Okey, dia jangan ingat tak ada penama, duit tu akan free start. Okey, dia KWSP telah menyediakan beberapa instrumen ataupun dia punya guideline lah. Okey, sebenarnya kalau kata dua KWSP tadi tu tak ada penama. Okey, maksudnya belum letakkan penama. Jadi kalau tadi ahli tadi tu memang dah berkahwin, okey, jadi siapa yang boleh tuntut? Okey, kalau tadi yang dia dah berkahwin, siapa boleh tuntut adalah contoh balu ataupun duda tadi lah. Maksudnya dia boleh datang ataupun anak-anak yang anak-anak waris tadi, ibu bapa, adik-beradik ataupun pentadbir pusaka. Ini untuk orang yang dah berkahwin. Okey. So kalau kata orang tu masih bujang, kalau masih bujang, yang boleh tuntut teman-teman ibu bapa, adik-beradik ataupun pentadbir pusaka. So sebenarnya kalau ikut dalam clause ni sebenarnya kalau kata duit KWSP tadi tu kurang daripada 25,000, sebenarnya kita boleh bawa keluar. Tak ada masalah. Dia 25,000 yang seterusnya tu yang kena minta perintah pembahagian. Maksudnya kena ada surat kuasa lah untuk nak bawa keluar siapa pentadbir dia. Yang kau boleh keluar duit tu. Contoh saya bagi contoh. Kalau permohonan tadi tu memang kalau kurang daripada 2 bulan daripada tarikh kematian ahli tadi, okey. So simpanan yang kurang daripada 2,500, okey, dia boleh bawa keluar dah 2,500 boleh bawa keluar terus. Maksudnya tadi saya cakap tadi waris tadi tu yang siapa yang menuntut tadi tu boleh datang ke BLSP, dia boleh bawa keluar duit 2,500 ni sekaligus. Okey. Tapi kalau untuk amount yang nilai yang lebih daripada 2,500 ke 25,000, jadi bayaran dia akan bagi pertama 2,500, okey, yang pertama, dan yang bayaran kedua selepas tempoh 2 bulan daripada tarikh kematian tadi tu dia akan bayar kesemuanya lah. Maksudnya dia akan bayar lagi 22,500 okey kepada waris lah. Okey, tapi kalau permohonan tadi tu lebih daripada 2 bulan, okey, untuk simpanan yang bawah, maksudnya pencarum tadi yang contohlah dia ada simpanan 50,000. So 25,000 dia akan bayar lamsam. Okey, dia akan bayar lamsam. Dia akan bayar lamsam 25,000 dan baki itu tadi kena tunggu, maksudnya kena tunggu bicara lah. Okey, kena ada perintah pembahagian, kena ada surat kuasa, okey. Kalau kata orang yang harta yang lebih daripada 2 juta ni, okey, mungkin dia ada, kalau dia ada wasiat dia boleh dapat grant of probate maksudnya perintah probate tadi tu, ataupun kalau tak ada wasiat dia perlu dapatkan letter of administration lah, maksudnya surat pentadbir. Maksudnya apa ni? Siapa pentadbir tadi. So itu pun antara beza jugalah antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan kemudian lah, maksudnya kenapa perlunya wasiat tadi tu, kenapa tak perlu wasiat, okey. Ini tak apa, yang hari ni saya bagi tahu sikit pasal dua perkara tadi tu. Contoh tadi tu melibatkan wasiat dan tak wasiat tadi tu, sebenarnya bila orang yang harta yang lebih 2 juta dia lah, okey. Kalau boleh memang, kalau ikutkan kita memang perlu sangat dah, okey. Sebenarnya wasiat ni. Sebab apa? Bila ada wasiat ni, okey, yang pertamanya
kita boleh dapatkan terus grant of probate tadi tu tanpa tunggu untuk lama lah untuk dapatkan letter LA. Sebab apa? Bila nak buat LA ni kita kena, kalau ikutkan kena harta yang atas, harta alih harta alih yang lebih daripada 50,000 ni kita perlu dapatkan penjamin pula. Maksudnya penjamin ni pula kena harta dia kena sama pula dengan orang mati. Wah, siapa pula nak jadi penjamin? Kan? Nah, itu benda-benda ni yang melambatkan proses. Tapi kalau kata nak buat pengecualian penjamin tadi tu, kena minta permohonan daripada mahkamah. Dan benda tu pun bergantung juga pada kelulusan mahkamah. Sama ada nak bagi ataupun tak. Sebab saya kata itulah kadang orang tak perasan, kadang orang ada 2 biji rumah, 3 biji rumah. Okey? Tapi dia tak sedar yang rumah-rumah tu dekat Kelang Valley. Okey? Kalau kita tengok rumah dia 3 biji tu saja dah dekat 2 juta. Okey, belum lagi duit simpanan, duit SP apa semua yang ada kan. Jadi kadang orang tak perasan. Sebab apa? Penilaian untuk nak tahu harta 2 juta ke atas ke bawah ni masa dia meninggal nanti. Maksudnya nanti kena dia, penilaian ni akan dibuat ikut harga semasa. Bukan ikut harga hari ni. Okey, harta semasa masa tu. Kadang-kadang mungkin hari ni kita beli rumah 400,000. Mungkin lagi 10 tahun harga rumah kita jadi 800,000, kita tak tahu. Betul. So kenapa kita perlu buat dokumen warisan pada hari inilah. Kurang-kurang ni kita boleh buat satu dokumen. Wasiat pun boleh, maksudnya buat satu wasiat untuk berlantik wasi. Dan wasi ni tahu, wasi ni kita dah bagi tahu dah. Maksudnya tuan adalah wasi saya. So wasi ni adalah kena cari orang yang amanah lah. Okey, wasi ni boleh dilantik di kalangan ahli keluarga. Okey, maksud ataupun dari segi amanah lah, kita banyak trustee kan. Okey, kita banyak masyarakat syarikat trustee yang boleh jadi maksudnya pemegang amanah profesional lah, maksudnya wasi profesional. Kita boleh lantik mereka sebagai wasi kita. Macam tu. Okey, Tuan Safar. Alright, okay. So kita dah almost dalam sejam kita punya perbincangan tentang K2SP, adik makan K2SP abang, adik makan K2SP abang tadi, topik yang sangat menarik. Pada masa yang sama juga kita sentuh berkaitan dengan faraid, pewarisan dan adalah isu-isu yang kita sentuh tadi. Kepada anda yang live baru saja live, anda boleh tengok balik, rewind balik kita punya video. Dan mungkin kita nak buat live tentang topik apa minggu depan, Tuan Firdaus? InsyaAllah. Wah, minggu depan ni kita boleh buat topik tentang topiknya menarik juga. Suami yang berpoligami. Okey, suami yang berpoligami kahwin dekat sepadan tapi tak buat pendaftaran di Malaysia. Pendaftaran sah perkahwinan tu di Malaysia. Jadi apa impak dia kepada isteri tadi tu, isteri yang kedua tadi ni bila dia meninggal. Ini pun dari isu-isu besar sekarang ni. Okay. Yang banyak yang saya terima. So anda kena stay tune minggu depan, insya-Allah. Kalau panjang lagi kalau panjang lagi kita boleh hidup lagi kita ni, minggu depan kita akan kita discuss pasal perkara ni. Stay tune dalam page Safa VID ni, insya-Allah. Okey, kalau anda ingin mengetahui tentang isu-isu yang pewarisan ke, isu faraid ke, anda terus boleh menghubungi saya dekat bawah tu, terus ke website saya safasoeb.com, ataupun anda boleh terus berhubungi dengan Tuan Firdaus Iltizam Advisory. Alright, Tuan Firdaus, ucapan saya terima kasih pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan Tuan Firdaus. Ya, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Okey, itu saja dengan Tuan Firdaus. Assalamualaikum Tuan Firdaus. Kita jumpa di sebentar lagi Ya, assalamualaikum. Alright. Okey guys, ini dia. So kita dah pada penghujung kita punya rancangan apa kes. So kita nak berungkai isu-isu yang sangat menarik, insya-Allah setiap minggu kes di mana drama-drama yang ya Allah ya Tuhanku, memang ceritanya boleh buat filem boleh buat drama Jadi benda-benda ni pun bagi saya boleh dikatakan sangat baru juga bagi saya. Jadi sebab tu kita nak ada seorang konsultan, kita nak seorang yang memang pakar dalam documentation harta pusaka faraid ini, yang kita boleh tanya dia directly. Anda juga boleh tanya dengan beliau. So dengan ilmu pengetahuan tentang isu-isu ini, bolehlah dia memberi sedikit sebanyak kepada diri kita tentang ilmu tentang pengurusan harta, di mana kita boleh juga minta advice, beri juga manfaat kepada diri sendiri dan juga keluarga kita sendiri. Alright, itu saja bagi saya pada pagi ini. Kalau ada sebarang salah kata daripada saya dan juga Tuan Firdaus, itu daripada saya sendiri. Kalau anda ada soalan, boleh saja tanya kepada saya, PM saya tepi. Dan kalau juga saya ada tersilap kata, saya tersilap sebut ke, tergagap sedikit ke, saya minta maaf awal-awal.
Kita nak try the best untuk anda semua. Dan sampai itu saja, kita jumpa insyaAllah untuk topik yang best minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye.